Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal ketiga ayat ke-13. Dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus tu Nabi Isa. Christ. Dia kata Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk kerana kita. Paulus kata Nabi Isa menebus orang Kristian dengan cara menjadi terkutuk kerana mereka. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat sebab ada tertulis. Paulus kata ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam perjanjian baru, kitab Galatia pasal ketiga ayat ke-13 dikatakan terkutuklah ataupun terlaknatlah orang yang digantung pada kayu salib. Sebab itulah Al-Quran dan Nabi Muhammad, Allah menafikan bahawa Nabi Isa ni dibunuh dan menafikan Nabi Isa ni disalib. Sambung. Justru Nabi Isa bukan setakat dihinakan oleh orang Yahudi. Nabi Isa bukan setakat dihina oleh orang Yahudi saja. Malah Nabi Isa dihinakan oleh orang yang mengaku sebagai pengikutnya sendiri. Nabi Isa dihinakan oleh orang yang mendakwa sebagai pengikut dah, iaitu orang Kristian. Orang Kristian menghinakan Nabi Isa. Sebab apa? Sebab apa kata Nabi Isa ni dibunuh dan disalib, sedangkan orang yang disalib ni terkutuk, terlaknat. Maka di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyatakan hakikat yang sebenar, bahawa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak juga disalib sebagaimana sangkaan orang Yahudi dan Kristian. Dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-157, macam mana Allah sebut orang Yahudi tak bunuh Nabi Isa dan orang Yahudi pun tak salib Nabi Isa. Allah kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka orang Yahudi tidak membunuh dia, tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu. Dan orang Yahudi pun depa pun tak salib Nabi Isa. Dalam Al-Quran jelas. Al-Quran kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, khususnya dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-157 disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah kata Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi ada orang yang diserupakan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Bahkan menurut Al-Quran, Nabi Isa diberkati oleh Allah di mana sahaja dia berada. Dari dalam perjanjian baru, dalam surat Paulus tadi, New Testament, dikatakan Kristus menjadi terkutuk kerana kita. Apa kata tadi? Dalam kitab Galatia dikatakan ayat ke-13 pasal ketiga dikatakan Kristus merujuk kepada Nabi Isa, Jesus Christ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Depa kata, orang Kristian kata, kitab depa kata Nabi Isa menjadi terkutuk, terlaknat demi menebus mereka dengan jalan menjadi terkutuk, terlaknat kerana orang Kristian. Bayangkan, dalam kitab mereka sendiri, mereka menghinakan Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa ni terkutuk, terlaknat, tapi mereka mengaku mereka pengikut Nabi Isa yang sebenar. Bohong, mereka tak ikut Nabi Isa. Mereka dalam kitab mereka menghinakan Nabi kita, Nabi Ulul Azmi kita, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dimuliakan di dalam Islam, dimuliakan di dalam Al-Quran, bukan dimuliakan di dalam Bible. Dalam Bible Nabi Isa dihina, terang-terang disebut. Terang-terang disebut. Saya baca lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk kerana kita, menjadi terlaknat kerana kita. Dalam Bible Nabi Isa terkutuk, terlaknat, sedangkan di dalam Al-Quran Nabi Isa diberkati. Dalam surah Maryam, surah Maryam surah ke-19 ayat ke-31, macam mana Nabi Isa diberkati? Nabi Isa kata Allah memberkati dia di mana saja dia berada. Surah Maryam ayat ke-31. Ia menjawab, Nabi Isa menjawab,
Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab, Injil, dan ia telah menjadikan daku seorang nabi. Ni ayat 30. Ayat 31. Dan ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Nabi Isa kata, surah Maryam, surah ke-19, ayat ke-31. Nabi Isa kata, dan ia menjadikan daku, Allah menjadikan Nabi Isa seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Jelas, dalam Al-Quran, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa dimuliakan. Sedangkan di dalam Bible, Nabi Isa dihina dalam Bible. Dalam Al-Quran, Nabi Isa diberkati. Jadi pilih. Nak pilih yang mana? Sebab itulah Ahmad Didat, kitab dia buat tajuk apa? Tajuk kitab Ahmad Didat rahimahullah. Dia tulis The Choice, pilihan. Okey. Ahmad Didat rahimahullah. Sebab tu dia buat tajuk buku dia The Choice, pilihan. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih Al-Quran di mana Nabi Isa dimuliakan di dalam ni, ataupun kita nak pilih Bible di mana Nabi Isa dihinakan di dalam ni. Okey, the choice, pilih. Nak pilih yang mana? Okey. Ada sebab Syekh Ahmad Didat buat tajuk buku dia The Choice. Nak pilih yang mana? Al-Quran ataupun Bible, Islam ataupun Kristian. Okey. Nanti suatu hari, insya-Allah suatu hari nanti saya akan cerita biografi Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Insya-Allah ada kesempatan saya akan cerita.